Melayu. Tak mau pandang langsung perkataan Melayu. Tak mau. Dia pernah tengking saya, tuan-tuan. Dia herdiknya saya. Di tengah orang, tuan-tuan. Saya jauh lebih tua daripada dia. Saya lebih mempunyai jawatan tinggi lebih daripada dia dalam parti. Dia biasa, tuan-tuan, ahli biasa. Saya naik presiden. Dia tengkingnya saya. Pasal saya sebut tentang Melayu. Pasal saya nak hidupkan Melayu. Pasal saya nak sokong bangsa Melayu. Orang macam Khalid Samad tu ramai dalam PAS. Ramai dalam pimpinan PAS. Saya pernah satu ketika, masa saya dipanggil oleh Datuk Ni Aziz Nikmat, Mursyidul Am, di tempat dia, di kediaman rasmi dia, namanya JKR 10 di Kota Baru. Ini tempat kediaman Menteri Besar Kelantan. Siapa yang dipanggilnya? 5 orang. Saya dipanggilnya, Ustaz Hadi Awang, Naib Presiden PAS dipanggilnya, Profesor Datuk Harundin, Timbalan Mursyidul Am dipanggilnya, Ustaz Nasaruddin Makdisa, bekas timbalan, mantan timbalan Presiden PAS dipanggilnya, termasuk Hasan Ali. 5 orang. Saya tanya, depan-depan tu saya tanya Ustaz Hadi, Ustaz Hadi, saya tanya Ustaz Hadi sebagai Presiden PAS, macam mana tentang PAS ni, orang PAS tentang Melayu ni Ustaz? Melayu ni tak boleh ke kita sebut dalam PAS? Tak boleh kita berjuang dalam PAS ni untuk orang Melayu? Tak boleh ke kita promosi Melayu? Tidak boleh ke kita hidupkan Melayu? Tidak boleh ke kita menubuhkan satu persatuan ataupun satu unit dalam PAS ini untuk menengok kebajikan orang Melayu, untuk mempromosi kekuatan orang Melayu? Dia kata, saya tak ada masalah. Pimpinan-pimpinan terdahulu pun tak ada masalah. Bahkan yang kita perjuangkan Islam Melayu. Islam Melayu raja. Islam Melayu raja. Pemimpin sekarang saja ni, yang dipengaruhi oleh Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Pemimpin sekarang yang saya namakan dalam PAS, saya kena pandang kat sana tu. Yang saya namakan mereka ini, tuan-tuan, parasit. Tuan-tuan ingat perkataannya, P-A-R-A-S-I-T, parasit. Orang putih kata parasites. Tapi parasite kan, tuan-tuan, kalau sebutkan tergelincir pula lidah. Jadi parasit. Siapa parasit dalam PAS? Pimpinan PAS yang condong dikuasai oleh Anwar Ibrahim. Dia dalam PAS, tapi dia condong kepada Anwar Ibrahim, dia sokong Anwar Ibrahim, dia pertahankan Anwar Ibrahim. Bahkan parasit dalam PAS ini mencadangkan kalau nak jadi Perdana Menteri bila Pakatan Rakyat menawan Putrajaya, dia bukan surkan Ustaz Hadi Awang, dia bukan surkan Nik Aziz Nikmat. Siapa orang PAS parasit yang mengesurkan? Anwar Ibrahim. Tuan-tuan cuba bayangkan, dia orang PAS. Kenapa tak calonkan Presiden PAS menjadi Perdana Menteri Malaysia? Mereka orang PAS. Kenapa mereka tidak mencalonkan Datuk Ni Aziz Nikmat untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia? Kenapa Anwar Ibrahim? Sebab itu saya mengatakan parasit ini, saya nak bagi tahu teman-teman PKR kalau ada kat sini, tapi tak ramai. PKR kat Pulau Lumut ni agaknya tak lebih daripada 6 orang aja. Tak ramai, saya tahu tak ramai. Ada orang PAS sikit lah. Orang PAS dalam 5% dekat sini ni. Yang lain kebanyakannya tak berparti kat sini ni. Betul? Dia tak ada parti. Dia parti Tom Yam aja. Saudara-saudara, siapa lagi parasit ini? Parasit ini ialah pimpinan dalam PAS yang menyokong DAP. Tuan-tuan bayangkan. Nanti saya nak bentangkan apa jadi dengan DAP ni, apa cerita DAP ni. Saya berkawan dengan DAP dalam mentadbir negeri Selangor. Saya kawan dengan Teresa Kok. Dia exco, saya exco. Saya berkawan dengan Ronnie Liu. Dia exco, saya exco. Dia DAP. Siapa lagi DAP? Ronnie Liu. Seorang lagi namanya Yen ni tak terkenal sangat. Orang muda, tuan-tuan, tak terkenal sangat. 3 orang DAP, 3 orang PAS. Masa tu saya, Iskandar, yang PAS dengan Dr. Halimah. Dr. Halimah Selat Kelang. Ini Pelabuhan Kelang. Dr. Halimah Selat Kelang. Siapa lagi? Ada 4 orang daripada PKR. Masuklah Elizabeth Wong. Pernah dengar Elizabeth Wong? Tu pernah dengar? Yang ada gambar dia berenang kupu-kupu. Kuat lentang. Oh, hebat betul. Hebat betul. Bukan saudara dengan Elizabeth Wong tak? Saudara puan, saya nak menyebutkan bahawa inilah masalah ni tentang Melayu. Satu lagi tentang raja-raja. Saudara-saudara, saya menyebut raja-raja ni bukan raja-raja dalam pengertian individu raja-raja tu, bukan.
Kami dalam Jati menyebut raja-raja itu sebagai satu institusi raja, kumpulan raja-raja, majlis raja-raja yang mempunyai satu kuasa yang diiktiraf dalam perlembagaan negara. Federal Constitution. Tak payah, saya pun tak mau beratkan fikiran tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nggih saja dah, nggih dah cukup lah tuan-tuan. Artinya tuan-tuan, kita kena, sebab kuasa raja-raja ni dalam perlembagaan, raja-raja ni macam payung. Dia memayungi apa? Dia memayungi Islam. Dia memayungi bangsa Melayu. Dia memayungi kebudayaan Melayu. Dia memayungi kehidupan orang yang namanya bangsa Melayu. Dia memayungi kehidupan generasi Melayu sampai akhir zaman. Ini raja. Itu dalam konstitusi. Itu pengertian di dalam konstitusi, dalam perlembagaan negara. Sebab itu Jati nombor 1 Islam, nombor 2 Melayu, nombor 3 institusi raja. Habis. Sekarang saya nak masuk kepada bab kedua. Tadi habis. Bab kedua, apa cabarannya? Saya kata tadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, teman-teman masih atas motor lagi lah. Dia boleh tongkat motor, tak jatuh motor tu. Hebat. Bagus. Terima kasih lah. Saya suka tengok tuan-tuan berada di sana, relax kat sana. Memang sedap kat sana tuan-tuan. Relax aja. Lepas tu kan saya nak naik juga motor sebelah tu. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut, apa cabarannya? Cabaran untuk Islam yang pertama tuan-tuan dan puan, macam mana PAS, macam mana kita tuan-tuan boleh terfikir untuk menyokong Pakatan Rakyat. Tuan-tuan tahu Pakatan Rakyat? Berapa parti ada dalam Pakatan Rakyat? Berapa parti? 3. Si apa loro, apa telu, apa papat? Apa 5? Telu. Telu. Nombor siji siapa? DAP bukan DAP, DAP. Nombor loro? PKR. Nombor telu? PAS. Sampai basah dah mikrofon. Dalam Pakatan Rakyat ada 3 parti dipanggil komponen Pakatan Rakyat: DAP, PKR dan PAS. Saya ambil DAP. Tuan-tuan ingat DAP tidak Islam ni? Apa bukti dia? Tak nak. Apa bukti? Embuh aku nak bukti. DAP tak mau Islam tuan-tuan. Saya nak sebut apa kata ketua dia, pengerusi DAP. Siapa dia pengerusi DAP? Siapa pengerusi DAP? Saya nak dengar kat sana. Siapa pengerusi DAP? Ada orang ke tak ada orang? Pengerusi DAP tu yang duduk di atas kereta sorong tu, kereta roda tu, dia ada janggut ke tak ada janggut? Ada. Hujung namanya Syekh ke atau Singh? Singh. Apa nama asalnya? Nama awalnya apa? Karpal Singh. Apa kata Karpal Singh? Saya nak quote dalam bahasa Inggeris. If you want to turn Malaysia into becoming an Islamic state, you cannot do it unless you step over my dead body. Saya nak terjemah. Walaupun saya nampak orang sini macam muka orang Scotland kat sini ni, tapi saya nak terjemah. Kalau kamu orang PAS, kamu orang PKR, kamu rakyat Malaysia nak menubuhkan negara Islam, nak melaksanakan hudud, kamu tidak boleh melaksanakan hudud. Kalau kamu nak buat juga, kamu kena langkah mayat aku dulu. Apa artinya? Artinya apa artinya? Artinya apa? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kasih ke tak kasih? Kita kasihkan macam kucing kasih itu. Payang tuan-tuan. Soalnya orang PAS, saya nak tanya ni. Tu. Ke sana pula tangan saya. Macam mana orang PAS boleh terus bersekongkol dengan DAP, dengan DAP dalam Pakatan Rakyat? DAP jelas-jelas menolak Islam. Tak mau Islam. Bukan tak mau Islam, tak mau langsung. Tak ada ruang langsung, tak teringin langsung. Akan menentang habis-habisan.
Saudara, bayang kapal Sing dalam 3 minggu yang lalu membuat satu kenyataan berani. Paling berani tuan-tuan, orang Melayu tak mampu dapat kenyataan macam itu. Dia ni orang Sing tuan-tuan, orang luar tuan-tuan. Datuk nenek dia bukan datuk nenek ni lahir kat kemari ni. Tapi buat satu kenyataan. Apa dia kata? Saya akan tentukan selagi ada nyawa di kandung badan. Saya akan tentukan sebelum saya mati. Saya akan usahakan habis-habisan supaya Malaysia ini nanti Perdana Menterinya terdiri daripada mereka yang bukan Melayu dan bukan Islam. Bayang tuan-tuan dan puan. Orang PAS macam mana? Saya nak tanya orang PAS. Orang PKR macam mana? Orang PKR macam mana? Saya tak boleh tanya orang UMNO, saya dah tahu jawapan orang UMNO. Macam mana? Dia dah kata, aku akan menentukan. Bahkan dia sebut tuan-tuan, bila dia cakap dia tersebut, dia kata it is a slip of tongue. Tersebut. Apa dia kata? Perdana Menteri ialah Lim Guan Eng. Tuan-tuan cuba bayang. Bayang tuan-tuan. Siapa Lim Guan Eng? Siapa Lim Guan Eng? Anak siapa Lim Guan Eng? Anak Lim Kit Siang. Apa jawatan Lim Guan Eng? Setiausaha Agung DAP. Kapal Sing nak jadikan dia Perdana Menteri. Pasal kapal Sing dah orang Melayu dan orang bukan Islam. Melayu bukan Islam. Wahai orang Pulau Indah, wahai orang Sungai Kembung, Sungai Teruntum, wahai orang Jalan Sultan Abdul Aziz, wahai orang daripada lorong, saya tengok lorong Mak Sidin. Ada lorong Mak Sidin kan? Ada. Ayat babang saya duduk lorong Haji Yusof. Lorong Haji Yusof. Wahai teman-teman yang duduk Sungai Candur, Sungai Teruntum, Pinggir Nenas, di mana-mana pun, saudara mesti tolak Pakatan Rakyat ni atas nama Pakatan Rakyat tidak mahu, tidak berhajat, tidak setuju sama sekali untuk mendaulatkan Islam. Tolak mereka. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Saya orang PAS tuan-tuan dan puan. Sila. Ini daripada dunia mana pula ni? Dunia luar. Tengok. Dia kan kena tengok sikit tu. Dia punya menjelma-menjelma ni macam-macam. Harimau jadi-jadian ni macam-macam. Terima kasih. Itu saudara. Saya nak minta teman-teman di seluruh Pulau Indah, pengundi-pengundi dekat sini. Termasuk pengundi tuan-tuan Pelabuhan Kelang, namanya Pedama, Kampung Pedama, Pelabuhan Kelang, Nun di Teluk Gong tuan-tuan dan puan, di Kampung Pedama Lama, Nun Pedamaran, Nun Pedama Jaya, seluruh yang menjadi pengundi-pengundi kepada Don Pelabuhan Kelang, yang menjadi pengundi-pengundi kepada Parlimen Kelang, reject, tolak Pakatan Rakyat. Atas sebab pertama, mereka menolak secara total Islam yang nak dilaksanakan di negara Malaysia ini. Saudara-saudara. Okey. Nombor 2. Melayu. Saya tak habis ni. Kalau saya nak olah nanti macam mana Anwar Ibrahim pandang Islam. Tuan-tuan lagi, mungkin tuan-tuan tak apa tahu. Saya nak buat ni. Saya nak cerita tentang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni tuan-tuan tahu dia Presiden ABIM lah. Dia Presiden WAMI. WAMI ni tuan-tuan, Persatuan Peringkat Antarabangsa, ialah remaja-remaja ataupun anak-anak muda yang berpangkalan berpaksikan pergerakannya kepada Islam. WAMI namanya. Kita dengar Anwar Ibrahim hebat tuan-tuan. Pemimpin Islam dalam dunia pun kata dia pemimpin Islam. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kalau Pakatan Rakyat menawan Putrajaya, Anwar Ibrahim telah, sedang dan akan mempromosi 2 jenis agama. 2 jenis agama. Tuan-tuan nilai sendirilah sama ada agama ini berkaitan dengan Islam atau tidak berkaitan dengan Islam. Agama yang pertama namanya religious pluralism. Apa dia religious pluralism? Saya nak terangkan kepada teman-teman di Pulau Indah. Religious pluralism, agama yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ialah satu pahaman yang menyamakan agama. Semua agama itu sama. Semua agama sama. Agama bikinan manusia sama dengan agama-agama wahyu. Islam agama wahyu.
Islam sama dengan Hindu, Islam sama dengan Buddha, Islam sama dengan Bahai, Islam sama dengan Taoism. Saudara, seorang kawan karib Anwar Ibrahim namanya Syekh Ismail Mina. Syekh Ismail Mina yang mengarang buku namanya Religious Pluralism. Tebal ini buku, dekat 300 halaman tuan-tuan. Buku ini diterbitkan dalam 2 bulan yang lalu. Saya dah beli buku ni, dah baca buku ni. Apa dia kata? Kalau Anwar Ibrahim nak bawa pahaman agama ini ke Malaysia yang namanya Religious Pluralism, yang menganggap agama itu sama, Islam sama dengan Hindu, sama dengan Buddha, dia kata amalan yang demikian adalah amalan syirik. Syirik, kata Ismail Mina. Jadi tuan-tuan, nak jadikan Perdana Menteri orang yang syirik? Orang Pulau Indah nak menyokong Perdana Menteri syirik? Jangan tuan-tuan, jangan. Kalau menyamakan seluruh agama ni tuan-tuan, macam mana kita nak meletakkan dalam pemikiran kita wahyu yang terakhir yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang terakhir yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi wahyu itu bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Telah kuredakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu. Nikmat Islam ni Allah redakan. Wahai orang Sungai Kembung, pegang Islam. Aku reda kau pegang Islam. Aku redakan kau hidup dan mati bersama Islam. Wahai orang Pergi Nenas, wahai orang Sungai Pinang. Mana ada Sungai Pinang? Ada Sungai Pinang kat sini. Tempat bot kita yang lama tu apa nama? Teluk Nipah. Sorry, saya tak nak sebut Teluk Nipah pasal Teluk Nipah. Tempat bot tu Haji Razak punya bot tu, arwah Haji Razak, pakcik saya tu. Teluk Nipah. Wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad yang dibawa oleh Jibril mengatakan Allah telah sempurnakan agama kamu. Antara agama-agama dalam dunia, tuan-tuan dan puan, saya nak menghadap ke sana pula. Antara agama-agama dalam dunia, ratusan agama tuan-tuan, tapi agama yang lengkap, agama yang sempurna, tak ada lain agama melainkan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, akmaltu, aku sudah lengkapkan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam dina, telah kuredakan Islam ini menjadi pegangan kamu sampai hari akhirat nanti. Saudara-saudara, macam mana Anwar Ibrahim? Apa pegangan dia? Lupakan Anwar Ibrahim, dia selalu baca ayat dalam pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, nak bagi tahu seluruhnya, Islam itu tinggi. Tidak ada benda yang boleh menyaingi, melebihi ketinggian Islam. Islam at the highest point. Nothing in this world could be higher than Islam. Tak ada benda yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi macam mana Anwar nak bawa dikatakan Islam sama dengan Hindu, Islam sama dengan Buddha? Pasal nak memenangi hati orang Cina, nak memenangi hati orang India. Tak apalah kau katakan Islam itu separas dengan Hindu, separas dengan Buddha, separas dengan Tao, separas dengan Bahaism. Nombor 2, Anwar Ibrahim telah sedang akan bawa satu pahaman agama namanya Islam liberal. Islam liberal. Apa dia Islam liberal? Islam liberal ni tuan-tuan dan puan, satu masa dulu popular di Eropah Timur, Eropah. Sekarang dia popular di Indonesia. Siapa orang yang paling popular, yang mempopularkan Islam liberal di Indonesia? Namanya Gus Dur. Pernah dengar tak nama Gus Dur? Siapa saya Gus Dur? Orang cilik atau orang gede? Oh, gede tu benar. Dia presiden Indonesia. Matanya macam mana? Ketorau orang ketorau. Mata dia tak boleh nampak. Dipimpin oleh anak dia, dipimpin oleh pembantu dia. Dialah tuan-tuan, Gus Dur lah di Indonesia yang mengamalkan pahaman yang namanya Islam liberal.
dalam satu keluarga di Indonesia, suami isteri, tadi baru Datuk Hazami membacakan, itulah yang diepindah. Apa dia? Suami orang Teluk Nipah, kahwin dengan orang Sungai Candung, isteri orang Sungai Candung, dapat 5 orang anak. Pertama, suami isteri itu, ibu dan ayah itu tidak boleh menentukan apa agama yang akan dipilih oleh anak. Ibu bapa tak ada langsung, tak ada tanggungjawab. Ibu bapa tidak dikehendaki terlibat. Ibu bapa tidak perlu terlibat. Ibu bapa tidak ada hal langsung untuk menentukan agama yang patut dianuti oleh anak 5 orang ini. Terserah kepada anak-anak ini. Kamu nak jadi Kristian, sila. Kamu nak jadi Buddha, sila. Kamu nak jadi Hindu, sila. Kamu nak jadi Islam, sila. Kamu nak jadi Kristian, sila. Itu yang berlaku di Indonesia. Bayang tuan-tuan, ini tuntutan DAP. Bayang tuan-tuan, saya katakan tadi, suami Teluk Nipah kahwin dengan isteri Sungai Candung, Sungai Pinang, tuan-tuan dapat anak 5 orang. Dan tuan-tuan sebagai ibu dan ayah tak ada kuasa nak menentukan kau mesti hidup mati dalam Islam. Tak ada hak. Atas nama liberal. Liberal maknanya kami memberikan kebebasan kepada engkau. Engkau suka Kristian, please mas sayang, please do it, adopt it. Tuh, ambillah. Sebab itu di Indonesia tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tanya-tanya orang gaji tuan-tuan di Indonesia, terutama di Jakarta, dalam rumah tuan-tuan, suami boleh Kristian, isteri boleh Islam. Anak ada 5 orang. Ada anak Hindu, ada anak Buddha, ada anak Kristian, ada anak Islam, ada anak Bahai. Duduk di rumah yang sama. Bahai boleh kahwin dengan orang Islam tanpa tukar agama. Tadi sebut, tuntutan DAP atau IFC, kita boleh kahwin dekat Malaysia ni, jangan tukar agama. Orang Islam boleh kahwin dengan Kristian, Kristian jangan tukar agama. Bayang tuan-tuan. Bahaya ni. Anwar Ibrahim ni cukup bahaya. Kawan saya tuan-tuan, saya sebut ni, Anwar Ibrahim ni kawan saya, satu umur dengan saya, kokok dia tua pun dalam 3-4 bulan lebih tua daripada saya. Satu masuk universiti, satu kursus dengan saya, kebanyakan satu kursus dengan saya lah. Satu perjuangan dengan saya, satu dakwah dengan saya. Tuan-tuan dan puan, satu kereta dengan saya. Kadang-kadang tuan-tuan, satu pejabat dengan saya, satu rumah dengan saya. Tapi pasal dia bawa satu pahaman agama yang syirik, Datuk Syekh Ismail Mina mengatakan syirik, maka saya telah memutuskan hubungan dengan Anwar Ibrahim. Saya lah orang yang paling mengagungkan Anwar Ibrahim satu masa dulu. Pasal kebolehannya berpidato dalam dunia ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, selain daripada Soekarno, Anwar Ibrahim lah ahli pemidato dunia. Betul tuan-tuan. Karisma, mempunyai kebolehan memimpin yang sangat hebat. Dia punya ruh kepimpinan yang sangat hebat. Anwar Ibrahim lah. Tapi kehebatan macam mana pun, kalau dia menyalahi agama Allah Subhanahu Wa Taala, saya tentang habis-habisan lah tuan-tuan. Habis-habisan saya tentang dia. Okey. Akhirnya raja-raja. Apa masalah pakatan dengan raja-raja? Tuan-tuan ingat tak 2 bulan yang setengah yang lalu, masa pertabalan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong? Ingat tak? Apa yang berlaku masa pertabalan tu? Tuan-tuan tak ingat ya? Tak ingat? Masa pertabalan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong yang terbaru 2 bulan setengah yang lalu di Balai Rung Seri. Di mana tempatnya? Di Istana Baru, Istana Negara, Kuala Lumpur. Di Jalan Duta di Kuala Lumpur di sana. Tersergam indah bangunan Istana Baru di Balai Rung Seri. Saya saksikan pertabalan tu daripada awal hingga akhir. Tidak akhir lah. Hujung sampai hujung tu saya ada kerja yang lain. Saya tinggalkan tengok daripada televisyen. Saudara-saudara, majlis saya tengok Peterakna, tempat singgasana bersemayamnya Tuan Agong tu, atas sekali ayat Quran mengenai kepimpinan ketua negara. Ayat Quran. Daripada kiri sampai kanan, hujung ke hujung, Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang ke-99 itu, ditulis dengan peterakna, ditulis dengan emas, tinta emas, satu persatu. Dan saya tengok atur caranya disusun Islamik, mengikut prinsip-prinsip Islam. Tak ada banyak yang terkeluar daripada prinsip Islam. Yang saya sebenarnya tuan-tuan dan puan rasa kagum dengan pengendalian upacara pertabalan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong baru-baru ini. Tetapi tu berapa alif, berapa harakat tuan-tuan dan puan? 6 harakat. 3 alif 6 harakat. Bayang tuan-tuan. Mat apa tu?
Majais. Man arif li sukun. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut, pada masa pertambalan itu beberapa ahli parlimen, dalam akhbar disebut nama-nama mereka, antaranya Azmin Ali. Siapa dia Azmin Ali? Azmin Ali, siapa dia Azmin Ali? Timbalan Presiden PAS ke DAP ke PKR? PKR pada bagus. Bagus. Tentang Azmin aja lah yang bagus. Okey. Azmin Ali dan teman-teman disebut juga, yang saya terbaca disebut dalam blog ahli parlimen Shah Alam Khalid Samad dan beberapa orang lagi. Setengahnya menyebut Nurul Izzah pun ada. Saya tak tahu, tapi disebut begitu. Nama-namanya disebut. Apa mereka buat? Pada majlis pertabalan yang di Pertuan Agong tu, dalam suasana yang sepi, yang syahdu, panggil Sultan seorang-seorang masuk, duduk di tempat singgasana. Seorang-seorang. Mereka ketawakan Sultan-Sultan. Mereka hina Sultan-Sultan. Mereka perbudakkan Sultan-Sultan yang masuk tu. Mereka meremeh-remehkan Sultan-Sultan yang masuk tu. Saudara-saudara, mereka memperkecil-kecilkan Sultan. Mereka menghina dengan bahasa-bahasa menghina, dengan gaya-gaya menghina bila datang Sultan-Sultan yang masuk ke Balai Rum Seri. Bayang saudara. Padahal dari segi konstitusinya, Sultan ini payung Islam. Sultan ini payung Melayu. Sultan ini payung adat istiadat Melayu. Sultan ini payung kepada keberlangsungan, keberterusan bangsa yang namanya bangsa Melayu di buminya sebagai pribumi. Macam mana? Saudara nak mengharapkan, tuan-tuan, nak mengharapkan Pakatan Rakyat membela Sultan? Tidak. Apa Nizar kata kepada Sultan Johor? Apa Nizar kata? Orang PAS, bekas mantan Menteri Besar Perak. Saudara-saudara,